tahun ini akan ada musibah kemelesetan ekonomi tak? Menurut Menteri Keuangan Amerika Syarikat, jawapannya tidak sama sekali. Kerana Janet Yellen kata ekonomi dah berjaya mencapai sesuatu tahap yang dikenali sebagai soft landing ataupun dalam terjemahan bahasa baku, pendaratan yang lembut. Mari saya terangkan. Bila lelaki lanjut usia bangun pagi, batang biasanya lembut ataupun lembek, tak macam lelaki muda, keras dan tegang. Astaga, apa yang cakap ni? Maksud soft landing, kadar inflasi yang terlalu tinggi tapi berjaya diturunkan. Pada masa yang sama, kesihatan ekonomi tidak terjejas. Tak ada kes pengangguran yang besar-besaran. Bukan macam Astro Go Shop lah, tapi itu satu company sahaja. Bank Negara Amerika Syarikat, bukan Bank Negara Malaysia ya, telah sebulat suara berjaya. Dia cakap diorang tak akan menaikkan kadar faedah lagi tahun ini kerana sudah berjaya kawal inflasi kan. Lagi diorang committed nak potong batang lelaki yang curang. Tersasul pula. Maksud saya, potong itu kadar faedah yang diorang dah naikkan dengan begitu fast and furious sekali semenjak 2 tahun yang lalu. Wah, kalau you masih duduk dalam gua, you mungkin tak tahulah, tapi jangan cakap sama kita orang Dalam bulan November dengan Disember tahun lalu, kebanyakan pasaran saham di seluruh dunia melonjak ke langit macam roket SpaceX. Pelabur banyak excited. Pelabur saham lah. Sampai terpancut. Basah seluar. Macam mimpi basah. Tapi yang paling kesian lah, rakyat Palestin masih kena hentam dengan si Yahudi. I'm with Palestine. Cis berdebar si Zionis yang kejam. Tapi selepas tahun baru encik pasaran saham dia macam keliru, confused. Sebab dia nak kadar faedah turun dengan secepat mungkin supaya harga dia naik. You pun happy pasal bayaran loan rumah akan berkurang. Tapi ini bank pusat ataupun central bank yang kontrol semua benda ini. Hakikatnya apa yang akan menyebabkan bank pusat potong kadar faedah? Jawapannya, bila musim kemelesetan ekonomi di mana banyak orang tak ada kerja. Okey, macam tahun 2020 lah, tahun pandemik kan. Dia nak bantu you ringankan beban kewangan dengan mengurangkan bayaran rumah you. Yang itu bank pusat ataupun central bank buatlah. Tapi bank pusat tak adalah kuasa kasih you moratorium macam tu. Yang itu hanya politikus yang duduk kat Putrajaya boleh buat ya. Anyway, selagi senario buruk ini tidak berlaku, bank pusat tak ada sebab yang munasabah, dia kuranglah motivasi nak potong kadar faedah dengan fast and furious. Jadi itu sebab encik pasaran saham mahukan kadar faedah dipotong sepantas dan seagresif yang boleh supaya harga dia naik. Tapi kalaulah bank pusat potong kadar faedah dengan begitu pantas dan agresif, itu bukan petanda yang baik pun. Maksudnya ekonomi meleset dan kemelesetan ekonomi akan menyebabkan harga encik pasaran saham turun mendadak pula. Mai I kasih you satu analogi yang lagi mudah faham supaya you akan tergelak berguling-guling kat lantai. Okey, kisahnya. You punya girlfriend, tunang ataupun sugar baby, merajuk. Dia cakap, "Ish, abang tak best lah. Saya ada kawan yang BFF suami BFF itu selalu dia hadiahkan dia bunga lah, beli rantai lah, cincin macam tu." Lepas tu you cakap, "Oh, ampunkan abang sayang. Abang belikan ya." Lepas tu you pun belikan lah hadiah ini tiap-tiap minggu. Sampai poket pun hampir berlubang. Tapi tak apalah, asalkan dia happy kan. Tapi you tahu apa girlfriend ataupun tunang ataupun sugar baby you sekarang mengadu pula? Dia cakap, abang ni, you ada girlfriend atau sugar baby lain ke? Tiba-tiba beli sama I banyak hadiah. You curang ke? Sebab itu you rasa bersalah kan? Belikan I ini semua hadiah? Betul tak? Jawab. Jangan tak jawab. Apa ini? Apa you mau? Saya sudah ikut apa yang you mau. Saya sudah buat ini. Sekarang I salah pula. Apa ni? Apa you mau? Wah, kepala you pun meletup. Boleh jadi gila lah kalau partner you psycho macam ni narcissistic macam ni Itulah you kena baca hikayat klasik yang dikenali sebagai Men are from Mars, Women are from Venus untuk mengatasi masalah ini.
Apa-apapun, kalau you rasa terhibur dengan cerita dongeng kewangan I tiap-tiap minggu, jangan lupa tekan follow supaya Penglipu Lara ini akan muncul lagi kat FYP you minggu depan. Jumpa di sana, di sana, di sana.